Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama diberi Wan Syazah Nur Qorirah binti Syaiful Bahri, dan pada hari ini saya akan membentangkan tentang punca-punca berlakunya banjir kilat di Malaysia. Seperti yang kita tahu, pada hari ini dapat kita perhatikan bahawa pembangunan yang rencam kian mendominasi segenap bumi Malaysia. Namun, tanpa kita sedari, di sebalik kemajuan dan kecanggihan mekanisme yang dicapai, telah mengundang bencana khususnya berkaitan pelestarian alam sekitar. Salah satu daripada bencana alam tersebut ialah banjir kilat yang kini kian menjadi isu nasional dan sering diperdebatkan dalam kalangan ahli politik malah rakyat di negara kita. Saban hari berita dan laporan tentang bencana alam seperti banjir kilat telah menghiasi dada akhbar. Banjir kilat sering berlaku apabila hujan lebat turun secara tiba-tiba, dan hal ini merupakan antara bencana alam yang kerap berlaku di negara kita dan boleh mendatangkan kesan buruk terhadap semua hidupan sehingga boleh membawa kepada kematian. Secara umumnya, banjir kilat boleh didefinisikan sebagai satu fenomena alam yang terjadi akibat daripada kerakusan perbuatan manusia. Dari sudut pandang literalnya, banjir kilat merupakan keadaan di mana air menenggelami atau menggenangi kawasan yang luas yang berlaku dengan serta-merta atau yang tidak disangka-sangka. Fenomena ini dikatakan satu fenomena yang amat dahsyat apabila meragut ribuan nyawa. Jika dilihat pada gambar ini, banjir kilat kebiasaannya berlaku di kawasan-kawasan bandar seperti Kuala Lumpur, Shah Alam, Kota Baru, Georgetown dan sebagainya. Justru itu, wajar untuk kita kupas apakah punca-punca yang menyumbang kepada permasalahan banjir kilat yang kian kritikal di Malaysia ini. Punca dominan berlakunya banjir kilat ialah sikap segelintir manusia yang lebih mengutamakan kemajuan modernisasi berbanding pengekalan kualiti alam sekitar yang bertindak sebagai nadi kelangsungan hidup. Aktiviti pembalakan haram bukan sahaja mengakibatkan banjir kilat, malah memusnahkan kawasan tadahan hujan di Malaysia. Apabila kawasan hutan diterokai, permukaan bumi menjadi gondol akibat tidak diliputi oleh sebarang tumbuh-tumbuhan. Natijahnya, hujan lebat yang melanda akan menyebabkan hakisan tanah terjadi dan tanah akan menjadi tandus. Hujan yang lebat ini juga akan menyebabkan tanah-tanah yang terhakis dibawa ke dalam sungai, dan berlakunya mendapan sungai seterusnya membawa kepada masalah banjir akibat dari sungai menjadi cetek. Kegiatan pembalakan yang semakin hari semakin rancak tanpa sebarang tanda untuk berhenti ini bakal mengancam khazanah alam yang kita miliki. Punca seterusnya yang menyebabkan terjadinya banjir kilat ialah sikap manusia yang tidak bertanggungjawab dengan membuang sampah di merata tempat seperti di dalam sungai dan longkang berdekatan rumah mereka. Pepatah Melayu, ombak yang kecil jangan disangka anak, jelas menunjukkan sikap segelintir masyarakat pada hari ini yang memandang enteng terhadap isu pembuangan sampah sarap yang tidak terkawal. Sesungguhnya, longgokan sampah yang banyak menyebabkan sistem perparitan tersumbat dan tersekat. Maka, air tidak dapat mengalir dengan lancar akibat dihalang oleh sampah, dan apabila tiba musim hujan, air tidak dapat mengalir terus ke sungai, malah lebih merumitkan keadaan. Apabila berlakunya banjir dan kawasan berdekatan juga akan turut sama terjejas. Sikap ambil mudah segelintir masyarakat yang membuang sampah sarap ke sungai inilah yang menyebabkan pengaliran air sungai tidak berjalan dengan lancar, dan apabila hujan lebat, sudah tentu sungai tidak dapat menampung isi padu air yang berlebihan, seterusnya akan melimpahi dan membanjiri kawasan berhampiran. Selain itu, proses pembandaran merupakan salah satu punca banjir kilat berlaku. Kawasan-kawasan tanah rendah telah ditebus guna dengan mengambil tanah dari kawasan bukit. Pembukaan tanah berleluasa dan penebangan pokok yang tidak terkawal telah menyebabkan resapan air ke tanah berkurangan. Aktiviti-aktiviti seperti ini merupakan punca berlakunya banjir kilat kerana apabila hujan turun, air akan mengalir dari kawasan bukit ke kawasan yang rendah dan kemudiannya bertakung. Hal ini menyebabkan kawasan tadahan air dimusnahkan dan membawa kepada masalah banjir kilat. Sungai yang berdekatan juga ditimbus untuk dijadikan tapak bangunan.
Jika dahulu anak sungai dijadikan kawasan aliran air, kini tersekat. Akhir sekali, masalah banjir kilat yang sering melanda bandar pula adalah disebabkan kekurangan sistem perparitan yang sempurna. Hal ini kerana parit dan longkang yang dibina di kawasan bandar terlalu kecil dan cetek serta sering tersumbat. Apabila berlaku hujan lebat, parit tersebut tidak dapat menampung sejumlah air yang banyak. Maka air akan melimpah keluar dari parit yang menyebabkan banjir kilat berlaku. Kesimpulannya, kesedaran yang jitu penting dan harus ada dalam diri setiap individu untuk memastikan fenomena alam khasnya banjir kilat tidak akan terus berlaku. Masalah bencana alam seperti banjir kilat ini hanya dapat ditangkis dan dibendung melalui rancangan kerajaan yang ampuh bersama-sama dengan kerjasama daripada semua pihak, baik golongan ibu bapa maupun golongan remaja. Hanya dengan strategi yang tersusun dan terancang, masalah ini dapat ditangani secara bersepadu. Ekoran daripada masalah banjir kilat ini juga langkah-langkah yang efisien perlu digarap dan diaplikasikan bagi mengatasi kesulitan ini. Ibarat kata pepatah, kusut di hujung balik ke pangkal. Dalam hal ini, kesedaran semua pihak merupakan indikator utama penentu kelestarian alam sekitar. Maka, masyarakat perlu berfikiran terbuka dan bijak menilai dengan rasional betapa pentingnya menjaga alam sekitar. Anak-anak juga perlu dididik sedari kecil lagi dengan nilai-nilai murni bagi meneruskan kelangsungan hidup di muka bumi ini. Bak kata pepatah, meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.